Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat jumpa, dan ni kuliah kita yang terakhir lah Ramadan ni. Nanti lepas raya nanti macam mana tengoklah. Kalau terus tak ada kekangan, saya datang lah untuk kita sambung macam biasa. Kalau online lah, nanti bincang lah macam mana, bertada nanti beritahu. Okey, yang penting kita mesti terus ikut. Tak kira cara apa pun tak apa. Macam mana kita wajib semayang, kita juga wajib tuntut ilmu. Kalau semayang tak boleh berdiri, kita kena duduk. Belajar tak boleh fizikal, kita kena online. Kita kena ada rasa begitulah. Sebab itu nama dia dalam fiqh dia sebut apa apa saja yang menyebabkan wajib itu terlaksana, maka jadi wajib. Sebab tu kalau kita semayang tak ada wuduk, semayang tak sah. Jadi wuduk itu wajib. Wuduk pula kalau tak erti syarat rukun, tak tahu cara buat wuduk yang betul, tak sah. Jadi mengetahui syarat rukun juga wajib. Jadi belajar tu jadi wajib. Kenapa? Nak pastikan solat tu sah, nak pastikan wuduk tu sah. Jadi nak wuduk ni nak pakai air. Air macam mana? Nak tahu pula jenis air, belajar pula bab air. Sebab tu benda ni dia berterutan lah. Berterutan. Kalau kita tak faham, banyaknya berlaku ni sebab tak faham lah. Dia rasa semayang ni wajib, tapi dia tak nampak yang belajar ni juga wajib. Kenapa? Kalau tak belajar, mana tahu semayang kita sah tak sah. Dan sama juga dengan ibadah lain. Sebab tu saya cakap, kalau tak boleh secara fizikal, kena cari kelas online. Itu janda pun dah, tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Kalau tak dapat ruang masa untuk online, ini kita dapat belajar. Itu je. Jadi memahami yang betapa pentingnya untuk ilmu ni, wajibnya kita belajar ni, menyebabkan kita akan usahalah sedapat mungkin. Bagaimana wajibnya semayang. Macam mana pun kita kena cari masa juga untuk semayang. Tapi yang selalu berlaku, bila belajar ni tak rasa wajib sangat. Belajar ni ada ikut masa. Kalau masa tu ada, baru datang. Tak ada, tak datang. Ini yang agak-agak malang lah. Maknanya kita tak faham lah apa benda yang patut kita buat. Okey, kalau tak silap saya, kita sambung dekat sini. Last kali itu hari, nafsu, betul, amarah, betul lawamah, mulhimah dah sudah. Sekarang ni nafsu yang dikatakan minimum untuk selamat. Atas ni tak payah bicara lah. Atas ni ada mardiah, rodiah, kamilah, semua tak payah bicara. Yang penting kita tahu minimum kita dekat mana yang perlu kita ada. Yang Imam Ghazali kata, engkau sampai sini, baru kau selamat daripada neraka. Maknanya bawah-bawah yang kita bincang tadi, amarah, lawamah, mulhimah, lawamah, mulhimah, itu semua tak selamat. Dan yang kita dah bicara tadi, nafsu orang awam, yang kebanyakannya dia berada di peringkat lawamah. Ini yang daripada pendidikan Imam Ghazali. Dia kata nafsu orang awam macam situ. Jadi kita nak tengok nafsu kita ni, yang kita perang sekarang ni, yang kita sedang perang dengan dia pada Ramadan ni, yang kita nak tahu nafsu kita mesti ada peringkat ni. Dia terhasil dengan latihan yang berterusan daripada mulhimah. Dia tak boleh amarah, dia lompat mutmainnah, tak mungkin. Maknanya amarah ni dia buat dosa, dia mesti ada rasa kesal dulu. Dia mesti ada rasa kritik diri dia. Dia kritik diri dia, kenapa aku buat dosa ni? Sampai situ, dia usaha untuk berhentikan dosa. Walaupun pada tu hati dia ada rindu buat dosa.
Dikenangkan masa dosa dia seronok. Dia rasa seronok. Itu nama dia hati rindu. Tapi dia kena buang rindu ni. Dia kena buang seronok ni. Dia kena datangkan rasa jijik pada dosa. Datang rasa tak suka pada dosa. Tengok orang buat dosa pun tak suka. Dia lebih lagi dia nak jauhkan diri daripada dosa. Kalau dia dah sampai peringkat tu, dia dah tinggalkan dosa, dia akan mula melangkah, hilang dah rindu. Dia akan mula melangkah pada mutmainnah. Jadi mutmainnah ni nak kena masuk, hati nak kena masuk, jasad nak kena berada, lepas tu nak kena maintain. Tu nak kena belajar tasawuf ni. Dia nak kena maintain keadaan mutmainnah ni. Lepas tu lompat lagi atas lagi bagus. Supaya selamat. Inilah nafsu yang dikatakan dalam surah Al-Fajr. Ayat 27 sampai 30 lah. Kalau kita tengok dekat Quran, adalah surah ni, kat slide ni pun ada ni. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala record dalam Quran. Dia record dalam Quran. Allah Ta'ala firman dalam Quran. Dan dia record dalam Quran. Wahai jiwa yang tenang. Mutmainnah ni jiwanya tenang. Tenang macam mana? Jangan salah faham. Bukan tenang ni maknanya tak kelang kabut, tak. Tenang ni maknanya dia tak buat dosa dan hati dia selalu hampir dengan Allah. Itu maksud tenang yang dikatakan mutmainnah. Tu orang nak mati tu dipanggil dengan panggilan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dia tak panggil amarah, dia tak panggil lawamah, dia tak panggil muhimmah, dia panggil mutmainnah. Dan Allah sebut lagi dalam Quran, bila orang mutmainnah ni nak mati, dia panggil irji'i, baliklah, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatam mardiyah, dengan rasa reda lagi diredai, dengan rasa puas lagi diredai. Maknanya dia nak pulang pada Allah ni, dia reda, dan Allah reda nak terima dia. Allah suka nak terima dia balik. Allah hantar dia kat dunia, Allah panggil dia balik, Allah suka terima dia balik. Kenapa? Dia memiliki ciri-ciri mutmainnah. Dia dah tak ada buat dosa. Dosa besar dia tak buat. Dosa kecil dia buat pun dia rasa sangat bersalah. Itu dia ciri-ciri mutmainnah. Kalau amarah, dari bab dosa, dia bangga dengan dosa. Kita nak tengok beza kat situ. Kalau lawamah, dia buat dosa, lepas tu dia kesal. Kalau mulhimah, dia tak buat dosa, tapi dia rindu. Bila kenangkan waktu dosa tu, dia seronok. Sekarang tutup aurat. Dulu tak tutup aurat. Make up macam-macam. Dia rasa, wah dulu best lah boleh make up. Dia rasa gitu. Dia masih ada rasa seronok pada dosa dia. Dulu dia campur gaul dengan perempuan, dia rasa dia pergi parti ke, dia pergi piknik ke, dia pergi apa benda, jalan-jalan bercampur lagi perempuan tak kira. Dia rasa seronok dulu. Seronok. Nak buat tak boleh dosa, tapi seronok. Tu seronok tu maknanya hati rindu. Bila hati rindu, dia berada pada mulhimah. Tak selamat lagi. Tapi bila dia dah tinggalkan benda tu, dan bila dia kenangkan benda tu, dia rasa kesal sangat-sangat. Dia kata, kenapa lah aku buat? Dia rasa sangat tidak seronok. Bila dia rasa sangat tidak seronok, dia rasa sangat kesal, dan dia kata kalau boleh putarkan jam ni, dia tak lagi kehidupan tu. Kat situlah dia dah mencapai satu tahap nama dia mutmainnah. Lepas tu nak kena faham, nak kena ukur dekat mana. Orang mutmainnah ni bila dia nak mati, nanti malaikat akan tunjuk tempat dia. Tu dalam kitab Baru Mazi tu dia tulis apa? Sedetik lagi kematian, manusia aku itu akan dilihatkan tempat dia. Semalam saya tak ada tazkirah. Saya sembahyang kat rumah lah. Ada tazkirah Ramadan lah. Tapi sebelum sembahyang tarawih, ada lagi satu tazkirah yang sangat besar. Apa dia? Sembahyang jenazah. Tu tazkirah tu sebenarnya tu. Budak lelaki, bukan budak lah, orang tua. Umur dia 38 tahun meninggal. Saya tak tahu kenapa lah. Meninggal. Orang kampung saya pun tak kenal sangat. 38 tahun. Diorang kata mati mengejut. Tak tahu lah mengejut macam mana kan. Tapi selalu mati mengejut ni biasalah heart attack itu kan. Yang dia pun tak sangka kerana dia ada heart problem. Gitulah. 30, saya tengok dalam WhatsApp 36 ke 38 umur dia. Gitulah. Tak sampai 40 lagi. Yang cakap bagi pihak keluarga tu pun abang dia. Abang dia pun saya rasa muka dia dalam 40 lebih lah gitu. Apa tazkirah yang kita dapat, muda lagi dah pergi.
Dia meninggal pukul 3 petang dekat Hospital Serdang. Hospital Kajang ke Serdang. Muda lagi. Kalau 38 yang muda lah. 38 tu dia kata muda. Tak sampai 40. Kalau parti politik ni dia panggil pemuda. Memang muda. Memang muda. Lepas tu nak kena hati-hati. Jangan melihat kematian ni pada susunan umur. Macam saya baca buku kat surau tadi lah. Ilmu kehidupan. Ada beberapa, 6 orang penulis buat satu buku. Dia bercerita apa tau. Dia kata dia tengok adik dia, abang dia dah beruban. Dia pun dah beruban. Kakak dia pun dia kata ni umur 3. Kakak dia seorang lagi tu umur 55. Dia pun umur 50-an. Lepas tu dia pergi umrah sama-sama. Dia kata dia tengok, dia renung. Dia kata bukan umur ini yang menentukan siapa pergi dulu. Dia kata. Yang menentukan siapa pergi dulu, siapa Allah panggil dulu, dia pergi lah. Bukti dia apa? Bukti dia adik dia 35 dah pergi. Saya baca buku tu. Adik dia masa seminggu lagi nak meninggal sakit. Dia kata adik dia pandang muka dia kata dengan abang dia yang penulis buku ni lah. Dia kata Ma rasa dia panggil dia Demar lah. Tak tahu nama penuh dia apa. Ma rasa dah sampai masa lah. 6 hari lepas tu dia meninggal. Maknanya bukan susunan umur. Ni nak kena faham. Prosedur dia bukan macam kita kata first in first out. Dia panggil FIFO. Atau dia panggil LIFO. Last in first out. Syarikat kalau kerugian dia guna konsep LIFO ni lah. Siapa masuk lewat dia kena keluar dulu. Dia kena berhenti dulu. Dia tak ada LIFO ke, FIFO ke, first in, first out. Tak. First in, first out, siapa paling lama kerja, dia keluar dulu. Tak ada. Kalau last in, first out, siapa paling lewat masuk kerja, dia kena berhenti dulu. Dulu dekat syarikat swasta, bila ekonomi meleset, mereka buat macam konsep lah. Ada pakai FIFO, ada pakai LIFO. Kalau pakai FIFO ni sebab dia nak buang orang yang gaji mahal. Bila orang kerja lama, gaji mahal. Tapi produktiviti dia lebih kurang macam budak-budak lepas degree juga. Jadi dia buang orang tua ni, dia bagi papasan, dia ambil budak baru, dia bayarlah RM2,000. Yang orang tua ni gaji dah RM5,000. Dah lama kerja, 20 tahun. Tu dipanggil tu FIFO system. Tapi kalau ikut orang protes, dia orang akan protes pada pejabat buruh. Pejabat buruh tu pakai LIFO. Last in, first out. Dia pakai gitu. Dia sebenarnya dia ikut majikan juga macam mana. Tapi mati dia tak ikut gitu. Mati dia tak ikut siapa beranak dulu, dia mati dulu. Tak. Dan kita dah lihat pengalaman kita kan. Waktu saya kata semalam tu, kisah yang besar tu, bila dia usung jenazah tu, dia masuk. Dan saya tengok WhatsApp. Saya tengok dah WhatsApp siang tu. Maklumat kampung kan. Info kampung tu, rumah saya tu. Saya tengoklah kematian 38. 38 ke 36 umur dia. Itu tazkirah paling besar. Apa dia? 30 lebih boleh pergi. Tak payah tunggu pencen. Lepas tu jangan letak cerita-cerita pencen aku nak beramal. Jangan letak cerita. Bukan cara tu. Rasulullah dah cakap kan. Kalau kau nak buat baik waktu pagi, jangan tunggu petang. Tak tahu petang ni kau ada umur tidak. Sayyidina Umar kata, aku langkah kaki kanan. Aku tak pasti kaki kiri aku boleh langkah. Kau langkah gitu kan. Aku tak pasti je. Sampai peringkat tu mereka rasa mati ni just around the corner lah, orang kata. Dekat. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku kelip mata, dia tu, aku tak pasti boleh buka. Sampai peringkat tu mereka rasa. Inilah perkataan-perkataan ahli syurga. Mereka rasa mati ni bila-bila je. Bagus dia kita ingat begitu, dia mendorong apa? Mendorong kita taubat. Mendorong kita meningkatkan nafsu kita daripada amarah, tingkatkan pergi lawamah, tingkatkan pergi muhimah, lepas muhimah masuk mutmainnah, baru selamat. Dan mutmainnah ni kena maintain, jangan dia turun. Turun pergi mulimah, balik takut, turun pula jadi amarah, ni habis lah. Banyak yang orang jadi macam ni kan. Sekolah tahfiz kadang-kadang, lepas tu keluar, dah tak baca Quran, dah tak apa. Lepas tu pergi piknik pula, nampak pakai seluar pendek. Padahal apa Quran dulu. Kenapa boleh turun nafsu peringkat tu? Dia tak maintain. Kita pun kena maintain, ini kan iman kita.
Kereta pun kena maintain kan. Berapa ribu ni. Jadi antara cara nak maintain iman ni, ulama kata engkau duduk dalam majlis ilmu. Tu dah kena duduk dalam belajar. Jangan seminggu tak dengar kuliah. Ni sangat bahaya lah. Ini sangat bahaya. Nanti nafsu tu dia seronok, tersilat dia pergi dekat amarah. Saya kalau pengalaman saya dah jumpa lah. Macam-macam lah manusia kan. Cuma bila kita jumpa ni kita belajar lah. Mana yang tak baik tu yang orang tua kata jangan sepadan, jangan ikut. Mana yang elok ni kita ikut. Saya ada jumpa lah orang-orang yang pernah pegang jawatan dekat surau. Akhirnya tak semayang. Saya dah jumpa semua ni. Saya dah jumpa depan mata saya. Lepas tu pahaman pula dah lain. Cakap pula dah macam-macam. Dan tak sama dengan apa yang dia pernah cakap dengan kita dulu. Kenapa? Wallahualam lah. Tak tahu kenapa lah punca dia. Tapi antara yang saya tengok kadang-kadang punca dia ekonomi. Ekonomi. Lepas tu pengalaman saya kata kalau kerja tak biasa berniaga, jangan berhenti kerja nak berniaga. Saya dah tengok di depan mata saya. Dulu kerja boleh pergi masjid, boleh pergi belajar. Dah berniaga, dah lah sibuk. Suami isteri berhenti berniaga. Lepas tu collab pula. Dah collab dah mulalah. Surau tak ke mana, semayang pun tak sempat. Dah kelang kabut, dah tak ada duit. Akhirnya terlibat pula benda-benda yang pelik-pelik. Ni saya cerita pengalaman saya tengok kawan-kawan ni. Suatu Imam Ghazali kata kan, kalau rezeki engkau adalah bertani dan kau nampak rezeki engkau bidang bertani, engkau jangan tukar tempat lain. Macam kat sini lah rezeki kita ni makan gaji. Maknanya kita memberi perkhidmatan. Kita ni berniaga, memberi perkhidmatan kepakaran kita dan kita dia bayar gaji dengan perkawaran kita kan. Ada orang dia pakar bidang IT, ada dibayar kena pakar bidang IT. Kalau rezeki kita bidang ni, kita jangan jadi petani. Saya dulu kawan-kawan ambil BS, tahu. Saya tanya dia, kau nak buat apa ni ambil BS? Dia kata nak tanam pisang kat kampung. Saya kata dengan dia, saya cakap dengan dia, secara jujur saya kata, jangan buat macam ni. Nanti kau ada problem. Masa tu saya baru join Celcom lah. Masa tu dia orang offer BS. Saya baru kerja setahun. Dia orang join dengan Telekom. Bila join dengan Telekom, dia offer lah siapa nak ambil BS. Department saya masa tu ada 9 orang. 7 orang hantar surat nak terima tawaran. Saya tak lah, saya baru masuk kerja. Saya baru setahun kerja. Jadi kalau berhenti pun tak ada papasan sangat. Dia orang dah kerja lama lah. 10 tahun, 8 tahun. Tak. Lepas tu, dia tanya buat apa, dia kata nak tanam pisang. Saya kata, engkau ni orang Kuala Lumpur ke? Engkau bukan orang kampung. Dia kata, aku tengok orang kampung aku tanam pisang tak mati pun tak makan. Memang tak mati tak makan. Orang kampung tanam pisang, dia tak ada hutang, betul tak? Engkau dengan hutang kereta 2 biji, rumah 2 biji. Saya cakap dengan dia betul. Saya kata, sebagai kawan aku cerita dengan kau. Saya cakap dengan dia, saya pernah berhenti kerja dan saya pernah berniaga. Dan saya dah alami kepayahan, dia kata. Kalau bukan jenis orang berniaga dan tak nampak lagi track ni apa yang kita nak buat sebagai usaha lain dari kita, jangan berhenti, dia kata. Tapi itulah tak nak dengar kan. Lepas tu cerita macam-macam lah. Tak boleh cakap lah. Tapi keadaan dia makin teruk lah. Ekonomi dia makin teruk. Kadang-kadang bila ekonomi makin teruk, bergaduh pula dengan pasangan. Bergaduh pasangan, cerita lain pula keluar kan. Macam-macam. Tu nak kena hati-hati lah. Kadang-kadang ada orang ni berhenti sebab dia kata tekanan. Saya tengok tekanan lah tak adalah kuat sangat. Saya tak tahulah kerja kerjaan macam mana. Tapi kalau kerja swasta, tekanan ni memang dahsyat. Tapi kalau we manage to handle, kena handle. Biar tekan ada kerja daripada tekan tak ada kerja. Saya cakap betul. Tekan tak ada kerja, dia libatkan keluarga. Mula isteri kata suami salah, suami kata lama bergaduh. Ni pengalaman kawan kita tengok. Apa yang penting dalam berusaha, bekerja, cari rezeki, mesti maintain juga pekerjaan. Kerjaya pun tak apa nak maintain, tapi maintain juga nafsu supaya berada di level yang baik. Maintain juga iman, berada di level yang baik. Macam mana nak maintain kereta, kena tukar minyak hitam ke, kena apa benda ke, dia punya undang-undang yang kita kena patuh. Begitulah iman ni juga kita kena patuh. Ada keadaan dia naik, keadaan dia turun. Kalau perlu bangun malam untuk memikirkan tentang iman ni, kita kena bangun. Kalau perlu duduk sekejap kat sejadah, jangan dah semangat bangun. Duduk kat sejadah, kita kena duduk kat sejadah, kita kena fikir, iman kita dekat mana?
Itunya kawan-kawan kita tabligh, dia ada majlis fikir iman, apa? Majlis fikir atas iman, betul. Memang dia nak fikir iman ni. Kenapa? Iman ni kalau out, habis. Walaupun kaya, mati tak selamat. Walaupun berpangkat, mati tak selamat. Sebab tu dia katakan ada majlis fikir itu iman. Iman yang baik ini apabila nafsu ini mencapai kepada mutmainnah. Ini dia kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha. Bila Allah redha, segalanya mudah. Sebab tu kita apa? Doa malam tarawih kan. Allahumma inna nas'aluka redha. Redha ni balasan dia jannah. Redha ni hadiah dia syurga. Tu ayat ni kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lepas tu Allah iktiraf fadkhuli fi ibadi. Apa hadiah dia? Wadkhuli jannati. Masuk syurga. Jadi redha ni hadiah dia syurga. Wa na'udzubika min sahtika wan nar. Sahtika wan nar ni aku mohon lindung daripada murka Allah dan neraka. Jadi murka ni jawab dia neraka. Redha ni jawab dia syurga. Kita last kali doa tu apa? Bi rahmatika, dengan rahmat engkau. Rahmat ni lawan dia laknat. Rahmat ni lawan dia laknat. Redha ni lawan dia murka. Sebab tu minta lindung daripada murka. Tapi mohon apa? Mohon pada redha. Jadi mohon Allah beri syurga ni dengan redha dia. Mohon Allah lindungkan neraka ni dengan rahmat dia, dengan belas kesian dia. Walaupun ikut buku catatan amal manusia tu layak ke neraka. Kalau ikut buku amal lah. Bila dikira account, P&L, profit and loss dia loss atas buku bumi. Kan ada P&L kan. Kat sini panggil apa? Kalau hujung tahun ada orang account ada buat, dia panggil apa? Macam untung rugi kan. Tapi ini saya tak tahulah, kerjaan tak tahulah. Tapi kalau company kan dia ada satu statement, P&L. Daripada P&L tu lah dia nak bagi bonus ke, tak bagi bonus ke, nak potong gaji ke, nak buang pekerja ke. Bila P&L tu 4 tahun berturut-turut loss, dia boleh mohon pada pejabat buruh untuk buang pekerja. Itu dia punya rules dalam tu. Saya tahu ni sebab dulu saya union. Saya antara orang union, saya tahu undang-undang ni. Ni kalau dia untung, tak boleh buang pekerja. Dia loss beberapa tahun berturut, baru dia boleh buang kerja. Lepas tu P&L ni kena buat. Macam kita juga ada P&L lah. Nanti dekat akhirat nanti dia timbang buku amal kita dekat mizan. Ada juga P&L kita. Kalau waktu tu kita loss, habis. Waktu tu nanti cemaslah manusia. Cemas. Dia naikkan amal dia dekat mizan tu dia cemas. Dekat mana dia? Rasulullah kata kalau timbangan amal dia berat daripada dia punya kejahatan, dia akan masuk dakhal jannah. Rasulullah kata dia akan masuk syurga. Tak tahulah rupa timbangan macam mana. Mungkin macam dacing ke macam mana ni, kita tak tahulah. Tapi nak kena hati-hati lah. Sebab tu mesti banyak buat benda-benda yang memberatkan amal. Antara bendanya dikatakan zikir yang Rasulullah kata tu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu ada kisah tu seorang lelaki dia jumpa Rasulullah. Dia kata apa? Aku ni berniaga tapi tak untung-untung macam orang lain. Maknanya rezeki perniagaan sempit. Rasulullah tanya apa? Di manakah engkau di waktu duha? Di waktu malaikat sedang bertasbih pada Allah. Di manakah engkau? Maknanya kau buat apa waktu duha ni? Tu Rasulullah ajar dia di waktu duha baca zikir tu lah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca tu. Baca benda ni. Kalau ikut hadis tu dia kata 100 kali. Kalau nampak rezeki dia sempit, baca tu. Lepas tu yang saya pernah sebut dulu, Rasulullah kata, kalau rezekimu sempit, maka istighfarlah, kan? Kalau hatimu bimbang, bimbanglah, hati susah, resah, bacalah banyak-banyak, la haula wala quwata illa billah. Itu pentingnya zikir ni, antaranya dia menambah kepada iman. Dia menambah kepada iman. Sebab tu Syekh Daud Fatani dia cakap dalam kitab Diyaul Murid. Sinar kepada orang-orang yang berkendak kepada ilmu.
Murid ni maknanya berkendak. Muridan. Kan kita belajar muridan. Itulah perkataan anak murid tu lah tu. Perkataan tu lah tu sebenarnya. Itu kalau Arab tu murid. Orangnya berkendak. Berkendak pada ilmu. Jadi dia kata sayugialah orang-orang yang berakal ini. Dalam kitab Diyaul Murid Syekh Al-Fatani. Hendaklah dia memperbanyakkan zikir. Dan seafdal-afdal zikir itu adalah kalimah La ilaha illallah. Dia kata gitulah dalam kitab dia. Sebab tu nak kena banyak zikir. Kalau kita ni rasa asyik lupa je, kita boleh buat satu reminder. Kita tampal dekat sini pakai komputer ke pakai laptop? Meja. Pakai komputer. Ambil lah benda kecil, tulis zikir je. Tampal je dekat skrin tu. Tampal di sini. Sebab kita banyak tengok komputer kan. Kita buat kerja, kita nampak zikir. Kita zikir. Zikir nanti pun tak apa. Kami buat kerja tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa-apa zikir lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Hati tidak ni. Seperti kata tadi kan. Redha lawan dia murka. Rahmat lawan dia laknat. Zikir lawan dia apa? Saya cakap ni, saya tanya ni sebab dulu saya ngaji, guru tanya. Zikir lawan dia apa? Lalai. Lalai ni dulu guru kata ghaflah. Orang Penang kan saya cakap, hang ni ghaflah betul lah. Dah orang Penang cakap perkataan tu. Akak orang Penang Bukan. Orang Penang kata apa? Hang ni ghaflah. Ghaflah dia apa? Itu perkataan Arab tu. Ghaflah. Ghafilin. Orang-orang yang lalai. Zakarah lawan dia ghafilin. Rahmat lawan dia apa tadi? Laknat. Sebab tu laknat ni dia gelaran kepada syaitan. Laknat ni apa? Orang yang terpisah daripada rahmat Allah. Inilah makna perkataan ar-rajim. Ar-rajim ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah. Ar-rajim ni maknanya terpisah atau jauh daripada rahmat Allah. Ini gelaran ni diberi pada syaitan laknatullah. Sebab tu yang dicari itu adalah redha. Yang diminta lindung adalah murka. Yang dipohon adalah rahmat. Yang diminta jauh adalah laknat. Yang disuruh adalah zikir. Yang dilarang adalah lalai. Tu perkataan ni dia ada belau-belauan kan. Memang tauhid tasawuf ni dia ada pair dia untuk menerangkan lah. Macam kita katalah, Allah itu wujud, Allah lepas wujud kidam. Kan? Kidam, kita belum belajar kat sini. Baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. Ini sifat ni, kategori dia adalah sifat salbiah. Tahu salbiah? Salbiah ni daripada perkataan salbun. Salbun ni makna dia nafi. Tulis je lah S-A-L-B-O-N. Janji bunyi bon-bon tu okey tu. Tulislah salbun. Salbun ni makna nafi. Jadi 5 sifat 20 ni, wujud, 5 ni. Kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. Ini sifat dia adalah sifat salbiah. Salbiah ni maknanya nafi. Nafi macam mana? Qidam ini menunjukkan makna dia Allah itu sedia. Menafikan Allah itu bersifat baru. Baru ni maksud apa? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru. Bukan baju baru begitu, faham begitu? Tak. Kalau baqa makna apa? Baqa makna kekal. Menafikan Allah bersifat fana. Fana apa? Fana binasa. Jadi sebab tu dia ada pair kan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalaf ni perkataan yang biasa kita pakai yang makna sama, khilaf atau hilaf. Kau orang kata sekarang kan, maaflah atas segala khilaf.
Orang tak kata silap, orang kata khilaf. Khilaf ni apa? Bersalahan. Apa yang saya buat bersalahan dengan rasa orang, itu namanya khilaf. Lil hawadis, hawadis ni benda baru. Maknanya bersalahan Allah dengan perkara yang baru. Baru ni makhluk. Menafikan Allah itu menyerupai makhluk. Itu nama dia salbiah. Qiyamuhu binafsihi. Qiyam ni berdiri. Allah berdiri dengan sendirinya. Maknanya apa? Menafikan Allah itu bergantung dengan benda atau perkara lain. Wahdaniyah. Wahdaniyah Esa. Menafikan Allah itu, apa dia Esa? Orang kata se. Se apa? Tunggal. Menafikan Allah itu, apa lawan tunggal? Berbilang. Kalau kita faham sifat 20 ni macam tu, kita kemas lah. Tapi tak belajar memang tak faham apa-apa. Tu lawan-lawan tu Kita tengok doa apa? Doa tarawih kan, doanya panjang tu lah, hanya 20 rakaat, yang 8 rakaat yang orang baca banyak panjang, bukan doa pendek tu. Kan dia kata apa? Ya Allah, di bulan yang mulia ini, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia, iaitu orang-orang yang makbulin. Bahagia ni, antara ciri orang bahagia, makbulin. Apa makbulin? Makbul. Makbul apa? Doa makbul. Maknanya orang yang diterima amalan dia. Itu makbulin. Suhada il makbulin. Kan doa tarawih kita dengar imam baca kan. Pada saya kalau imam baca bahasa Melayu lagi bagus lah. Orang tak faham benda. Dan orang tak ada rasa nak pergi tengok apa makna. Dan janganlah di bulan yang bahagia ini. Saya ingat tadi pukul 3. Ni nak tengok Lailatul Qadar ni pukul 3. Orang rumah nak keluar seorang-seorang dia takut. Bang, jom keluar rumah jangan tengok. Keluarlah juga pukul 3, 2.30 tu tengok. Sebab dia ikut tanda saja nak tengok. Bukan ada apa pun. Tengok bulannya nampak separuh. Tengok malamnya tak ada bintang. Kan kita kata kan. Tengok bintang ada tak ada. Ni pagi ni tengok pula macam mana. Sajalah tengok. Kenapa? Setiap malam ganja lah kita keluar rumah. Pukul 3 kita keluar rumah. Tengok. Pokoknya kalau tak jumpa pun menengok langit yang bertanda Lailatul Qadar tu. Sebab tu dalam kitab katakan, kalau kita tak jumpa tanda, kita beramal, kita dapat fadilat. Tapi kalau kita beramal, kita dapat tengok tanda, maka orang itu akan baiklah agama dia. Itu dalam kitab Jauharul Mauhub. Dulu kalau guru kata apa? Engkau kalau dapat tengok tanda Lailatul Qadar ni, 7 keturunan kau akan ada jadi ulama'. Dulu ada guru cakap gitu. Maknanya generasi dia, anak-anak dia ada seorang terjadi, cucu dia seorang terjadi, dia kata gitu. Ada pula guru kata gitu, wallahualam. Tapi pastilah yang dia kata dalam kitab tu kata apa? Dan guru cakap gitu juga. Jangan risau pasal tanda. Risau kau beramal ke tidak. Dapat tanda tidur balik pun nak buat apa. Yang penting kita beramal. Tu saya kata malam ganjil ke, malam genap ke, kita kena sembahyang 20 rakaat tarawih. Jangan buat 8. Jangan buat 8. Rugi. Sangat rugi. Okey. Cakap pasal apa tadi? Sebelum cerita tanda ni. Apa cakap ni? Pasal apa? Lupa. Tuhan yang Esa. Padahal dia ada lawan lah. Lepas tu, nantilah. Sampai masa kelas ni pun aku lalui juga. Kita akan belajar sifat 20. Tapi perjalanan tu masih jauh lah. Ni baru nak belajar 2 kali dah PKP. Start lagi 3 kali PKP pula. Tak macam-macam P dah keluar ni. Tapi kalau buat online, saya harap ikut. Sebab kalau bila online kita sambung, bila sambung kelas ni balik, kita akan sambung terus. Kita akan patah balik. Kalau patah balik, bila nak habis? Tu saya kata kalau Murtadah kata online, tengok daripada rumah ke, daripada pejabat ke, kena ambil buku catatan, kena tengok macam ni lah. Kena duduk macam ni. Kalau tidak, tak dapat. Jangan sambil jalan, tak dapat. Sebab benda ni fardu ain. Okey, mutmainnah ni, dia ada ciri dia, yang ulama' tulis,
ulama sepakat, ciri dia yang pertama, dia murah hati. Kalau kita ada rasa kedekut lagi, maknanya daripada segi itu kita tak dikatakan mutmainah lagi. Lepas tu jangan kedekut. Ni malam-malam terakhir ni, kalau biasa bagi RM5, saya nampak memang bulan Ramadan ni kan, orang keluar surau, masuk surau, kadang-kadang kat rumah saya tu beratur kat tabung. Orang beratur kat tabung tau. Masuk duit. Tak kisahlah masuk berapa tu soal lain lah. Lepas tu tabungnya, dia sebab apa, bila PKP ni, pintu keluar yang itu, pintu masuk sebelah. Dia tak buka pintu lain. Dia tabung tempat lain ni, orang tak lalu kan. Jadi, beratur. Macam kita tadi pun beratur juga subuh. Beratur apa? Orang masuk duit. Kalau bulan tak Ramadan ni, orang tak beratur. Kalau tengok malam ganjil, macam malam tadi, lagi orang beratur. Lagi panjang orang beratur. Sebab apa? Nak dapatkan kelebihan 1000 bulan tu lah. Sekarang ni tak payah beratur pun tak apa. Online. Bank, lepas tu kena ada nombor akaun. Rumah kita punya surau, masjid kan. Kena pula rumah kita surau ni daif. Lagi kita kena bagi. Bagilah adik-beradik duit. Kan? Tak kira lah kalau adik-beradik tu kaya, bagi sebagai hadiah. Kalau adik-beradik tu susah, bagilah sebagai sedekah. Bagilah adik-beradik kita duit. Bulan Ramadan ni bagilah. Bagi sikit-sikit. Seorang RM50 pun tak apa. Jumpa-jumpa bagi RM50. Tak dapat jumpa, tak dapat rentan negeri. Bank. Hantar duit pakai bank ni, bukan rentan negeri, rentan negara boleh. Itu tak ada halangan. PKP ke apa benda ke tak ada halangan. Macam orang beli barang betul tak? Sekarang ni orang beli online. Barang beli rentan negeri tak ada masalah. Jadi sedekah beli rentan negeri boleh. Nak pergi sedekahkan orang Kemboja ke, orang Indonesia ke, orang miskin ke. Sekarang ni dia ada kemudahan bank. Lepas tu antara ciri dikatakan mutmainah ni, dia murah hati. Dia sangat murah hati. Allah jadikan hati dia pemurah. Ini ulama' yang sepakat yang mereka membuat satu kesimpulan. Jadi apa juga sepakat ulama' mereka ambil daripada hadis dan Quran. Jadi kalau kita menafikan sepakat ulama', kita seolah-olah menafikan hadis dan Quran. Sebab sumber hukum ni dia Quran, hadis, ijma'. Ijma' ni sepakat ulama'. Lepas tu qiyas. Ini 4 sumber hukum. Ni kita belajar form 5 ni. Jadi apa saja maklumat-maklumat, nota-nota dia adalah hasil sepakat ulama'. Jadi kalau kita ada sifat murah hati, ada chance lah kita ni, hati kita berada di peringkat mutmainah. Ada juga orang murah hati tapi tak semayang. Saya dah jumpa lah semua ni. Murah hati, dia bagi Quran dekat orang ni, dia bagi terjemahan, dia tahu orang tu dah baca Quran, dia bagi. Dia bagi Quran yang besar-besar, dia bagi, yang mahal-mahal. Dia kata abang baca lah. Abang baca dia dapat pahala sebab saya bagi. Tapi dia tak baca. Pun ada juga. Semayang pun lebih kurang je. Tak semayang pun ada. Dia mengharap mengambil pahala daripada orang lain. Ada juga. Dia wakaf sana, wakaf sini, semayang tidak. Baca Quran tidak. Tapi dia bagi Quran kat orang. Dia sama macam tu lah. Guru kata, dia tak pergi masjid, dia buang kucing kat masjid. Lebih kurang tu lah. Dia hantar kucing sampai jemaah bagi pihak dia kot. Tak boleh gitu. Amal kita ialah amal kita, betul tak? Memang kita bagi Quran kat orang, orang baca, memang kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak semayang, mana kita dapat pahala? Semayang tak okey, semua tak dikira. Ada juga jenis pemurah itu. Ada juga orang kafir yang pemurah pun ada. Kan? Ada orang kafir yang pemurah. Hatta orang Islam masjid pun dia bagi duit kadang. Tapi kadang-kadang mereka ni memang totally mengharapkan pada balasan dunia. Tu kalau kita tengok cerita Tok Kenali kan. Tok Kenali ni dia masuk pasar, dia bawa bakul. Dia bawa bakul, pasar ni masuk sini keluar sana kan. Dia masuk je pasar, orang jual-jual kat pasar ni semua ambil barang, ikan, ayam. Masuklah bakul dia. Sampai situ orang masuk sayur. Dia tak minta. Dia tak beli apa-apa pun. Dia keluar je, bakul dia penuh. Kenapa? Hatta orang bukan Islam pun bagi. Kenapa? Ada ong. Dia orang macam gitu. Sebab pengalaman dia orang. Bagi je Tok Wali ni barang, nanti macam-macam benda dapat. Hatta orang bukan Islam pun percaya. Tu ada guru-guru yang buat madrasah kan. Dia orang beli ikan kadang-kadang ada nilai Cina bagi free je. Dia kata, you jaga budak belajar agama. Dia percaya, dia bagi.
Ada orang gitu juga. Hatta kadang-kadang dekat Thailand tu, dekat Hat Yai tu, ada satu raja dulu tu, saya pergi makam dia tu. Pergi makam dia buat lawatan tu kan. Adalah kawan bawa tu. Apa nama raja dia? Dia ni kira orang soleh. Hatta kalau ada orang-orang nak buka kilang kat sana kan, dia panggil anak murid orang ni. Dia jumpa, suruh doakan kilang dia. Padahal orang bukan Islam. Kenapa? Mereka percaya. Ada setengah mereka percaya. Jadi kalau murah hati tu atas dasar dia faham tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Sama juga orang berdisiplin tau. Kalau kata berdisiplin kan, hormat orang, selamat pagi, Assalamualaikum. Kalau nak kata itu, orang bukan Islam, orang main gitu kat hotel-hotel, betul tak? Good morning sir, welcome, macam-macam dia kat kita. Tapi itu bukan atas dasar dia punya akhlak. Kadang-kadang dasar pada etika kerja dia. Tak sama. Tapi orang Islam ni, dia punya disiplin, dia punya akhlak mulia adalah hasil daripada iman dia. Tak apa. Tak lama. Dan mereka akan tak bawa dia punya disiplin ni di luar pekerjaan kadang-kadang. Tapi orangnya punya akhlak, yang mana akhlak ni adalah hasil daripada amal yang Allah terima. Tanda Allah terima amal, dia buah pada akhlak. Tak kita kata dia punya level kan. Ilmu, amal, iman. Kan ada level kan? Ilmu, amal, iman. Lepas iman, apa? Ulfah. Yang saya pernah tulis ni. Kasih sayang. Lepas ulfah, akhlak. Jadi amal macam mana yang buah ke akhlak? Amal yang Allah terima. So nak tahu amal kita Allah terima tak tidak, tengok akhlak kita lah. Kalau akhlak kita ni kedekut lagi, pemarah lagi, pengumpat lagi, kaki gaduh lagi, tapi beramal, sembayang-sembayang. Maknanya tanda Allah tak terima. Dia terima ni, dia ada sign. Dia ada buah. Buah dia apa? Buah dia akhlak yang baik. Itu dikatakan pemurah. Lagi apa? Memiliki tawakal yang sebenar. Ini orang-orang mutmainnah ni. Tawakal dia betul. Tawakal dia ikut rukun. Tak ada kena belajar ni. Rukun tawakal dia berapa? Ada 3. Rukun tawakal ada 3. Apa dia? Pertama apa? Tauhid. Ni dalam kitab kata ni. Tauhid. Tauhid ni apa? Dia percaya apa juga keputusan yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Sakit ke, tak sakit ke, apa ke ujung dia, Allah tentukan. Kenapa? Tauhid. Tauhid ni mana apa? Esa. Ada satu kuasa yang esa. Dia yang menentukan. Itulah Allah. Nombor 2, apa rukun tawakal yang kita tengok dalam kitab? Penyerahan. Mesti ada handover. Handover tu penyerahan. Keluar rumah tadi, bismillah tawakal. Serah pada Allah jaga rumah kita. Lepas tu janganlah bimbang. Kita dah serah. Serah pada yang berkuasa atas segala-galanya, jangan risau. Tadi keluar rumah tak serah. Tak handover. Lepas tu dah kena handover. Ni naik balik kan, naik motor, naik kereta. Bismillah tawakal. Serah pada Allah. Dia akan bagi kita keselamatan. Serahlah, ni tak serah. Nombor 3, apa rukun tawakal? Usaha kerja. Mesti ada usaha. Nak keluar rumah, kunci pintu. Ini pintu tak kunci. Anak kecil dalam rumah, tak tahu apa jaga. Anak pula 3 tahun, 2 tahun, kecil-kecil. Tinggalkan aja. Tak boleh. Boleh dia kata tawakal. Itu bukan tawakal. Kenapa? Usaha kerja tak ada. Apa usaha kerja? Carilah orang jaga. Betul tak? Kuncilah rumah. Baru tawakal. Sakit. Makanlah ubat. Perlu suplemen. Carilah suplemen. Tapi yang bagi sihat, Allah. Kenapa? Tauhid. Dia yang menentukan. Baru dah bertawakal. Ini dinamakan orang mutmainnah ni, dia tawakal yang sebenar. Apa sebenar tu? Dia ada 3 rukun tadilah. Ini kalau kita tak belajar, macam mana nak sampai mutmainnah? Rukun tawakal pun kita tak pernah tahu. Tak boleh naik kereta malam-malam, tengok minyak tak ada. Ini tempat gelap-gelap ni, petrol pump dah tutup, dah buka. Jalan je lah tawakal. Itu bukan tawakal. Kenapa bukan tawakal? Tak ada usaha kerja. Usaha kerja dia, kereta mesti ada minyak.
Naik motor, lampu tak ada depan belakang. Pergi redah gelap-gelap. Tawakal je lah. Itu bukan tawakal. Itu membahayakan diri. Lepas tu kena ada usaha kerja, lampu kena ada, betul tak? Baru tawakal. Ini tawakal yang salah. Jadi tawakalnya bukan sebenar. Kenapa? Tak ada usaha kerja. Penyerahan dah ada. Yakin kalau aksiden Allah tentukan. Betul, itu tauhid. Tapi usaha kerja mesti ada. Kan dalam kitab kata kan, bukankah engkau melihat bagaimana Siti Hajar itu berlari-lari dia bersafar ke Marwah? Boleh Allah nak bagi dia air kat situ, boleh. Betul tak? Apa susah sangat Allah nak buat? Turunkan hujan, dapatlah air. Dia duduk sana dah lama, makanan dah habis, air dah habis. Air susu dia dah kering sebab dia ada baby. Baby tu nama Nabi Allah Ismail. Jadi, bila air susu dia kering, dia dah tak ada air minum, tak ada makan, air susu dia kering. Anak dia ni menangis, baby ni. Jadi dia resah. Itu dia lari-lari tu, safar ke Marwah. 7 kali kan? Itu yang kita buat sa'i tu. Airnya dah lari 7 kali, baru Allah bagi air. Dengan hentakan kaki Nabi Allah Ismail. Ada ulama kata hentakan kaki malaikat yang duduk sebelah Nabi Allah Ismail. Itu pendapat tak apalah. Setelah dia berlari 7 pusingan, baru Allah beri. Ini kan pula nak dapat iman. Betul? Belajar tak nak, mengaji tak nak, online pun tak nak, apa pun tak nak, itu pun tak nak. Tak ada usaha. Tawakal. Mana dapat ilmu? Tak dapat. Dia nak kena payah-payah sikit lah. Payah nanti lama-lama, mula payah lah. Lama nanti Allah bagi rasa seronok. Lama Allah bagi rasa rindu. Wah, bila rindu ni, maknanya dah cinta pada ilmu. Bila dah cinta ni, macam orang cinta lah. Hanya maut yang memisahkan kita. Betul? Orang cinta jangan main. Dia bukan kira. Dia dah buta dah. Penat pun dia pergi belajar. Kenapa? Cinta. Ustaz lambat 20 minit baru tunggu. Cinta. Ini ustaz datang 5 minit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia kata. 2 minit tengok hujan. Ustaz datang ni, dia cabut. Tak surau, dia balik. Itu tak cinta. Orang cinta, girlfriend lambat setengah jam pun no problem. Tunggu 2 jam. Girlfriend datang 2 jam. Tanya, bang, dah lama tunggu. Baru 10 minit. 2 jam tunggu. Kaki dia krem. Baru 10 minit. Kenapa? Tak rasa baru 2 jam. Kenapa? Itu cinta. Tu orang kata cinta tu buta betul lah. Ni betul buta. Dia tak nampak apa dah. Lepas tu, guru kata engkau belajar tauhid betul-betul. Sampai nanti, engkau akan cakap sendiri pada suara engkau, keluar daripada hati engkau, ya Allah, aku cinta pada engkau. Sampai cakap sendiri lah. Sampai cakap sendiri. Sampai boleh nyanyi-nyanyi sendiri. You were always on my mind. Siapa on my mind tu? Allah is always on my mind. Allah is always on my mind. Jalan je ingat Allah. Ya Allah, engkau yang bagi aku jalan baiknya engkau, Tuhan. Engkau yang bagi aku jalan, engkau bagi aku gerak tengok anak kat rumah sihat. Ya Allah, engkau yang bagi anak aku sihat baiknya engkau. Memang patutlah aku jatuh hati pada engkau. Kenapa? Hati dia selalu bersama Tuhannya. Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Dah dengar tak nasyid tu? Tu je kemalan nasyid tu, tak pernah dengar. Rupanya gerimis. Pernah dengar tak? Rupanya gerimis mengundang. Tu pernah dengar kan? Kemalannya jadi Gus Slam tu. Pernah dengar. Tapi nasyid yang dulu-dulu tak pernah dengar. Itulah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Dia tak nampak apa dah. Dia dah angau. Tu perkataan angau. Perkataan angau. Dah kahwin. Cinta pula dengan seorang perempuan. Tengok dekat pinggan makan, sabar ya. Tu cerita Piramli tu kan. Dia nampak bini dia nampak perempuan tu. Kenapa tu? Itu nama angau. Itu nama angau. Dia nampak apa pun dia ingat Allah. Dia tengok langit. Allah, engkau yang ciptakan.
Tak ada kalimah Allah pun. Dia tengok bini dia ngandung. Allah hebat engkau boleh hidupkan air manusia dalam kolam air. Tuban macam kolam. Kolam kecil. Anak aku tak lemas oleh Tuhan. Engkau macam mana kau buat ya Allah, hebatnya engkau. Apa pun ingat Allah. Video call, WhatsApp. Hari saya call anak murid online dekat Georgia, Atlanta. Jauh tu. Depan mata kita tengok dia dengan suami dia cakap, "Tak apa khabar ni Abang Farid dia?" Dia cakap, hebatnya ya Allah. Engkau ciptakan akal manusia sampai orang tu boleh sampai dalam handphone aku. Ingat Allah lah, jangan ingat orang. Orang ni dia teknologi, betul tak? Tapi otak dia dah bagi. Otak dia macam otak kita je besar ni. Tapi Allah bagi keupayaan dia boleh mencangkau, ambil orang lain, dekat tempat lain, waktunya sama, masuk dalam handphone kita. Tak hebat ke? Kami dulu masa mula-mula 3G kan, buat testing tu lah. Buat call test, pakai TEMS, TEMS, pakai laptop lah. Bawa kata, kau kena buat audit, buat call. Kena buat satu hari 50 call. Siapa aku nak call ni? Habis semua kawan aku call. Dengan suara putus tak? Gambar clear tak? Buat test call. Masa tu kira orang kata macam pelik lah. Wah, boleh telefon anak saudara kat London itulah. Kawan saya telefon lah, mak saudara dia berniaga kat overseas. Wah, tengok muka. Wah, nampak lah kat Belanda, kat Netherlands. Dia pelik lah. Yang kita pelik apa? Hebatnya Allah tu, dia menciptakan akal manusia sampai peringkat tu kan. Kalkulator, nampak kalkulator kan? Patutnya hati pergi pada Allah. Kenapa? Cinta. Itu nama cinta. Tapi kalau tak cinta, tak nampak apa-apa lah. Hatta dalam semayang pun tak boleh ingat dia. Ni bahaya lah. Nombor 3, saya nak habiskan ni. Arif. Orang yang punya nafsu mutmainnah ni, dia arif. Dia bijaksana. Sebab bijaksana ni adalah sifat kepada Rasul. Arif ni dia mengetahui maknanya dia ada ilmu. Terutama ilmu fardu ain. Dia ketahui rukun semayang, syarat sah, pembatal semayang, sunat semayang, makruh semayang, semayang sunat. Dia tahu semua-semua. Sunat ab'ad, sunat ayah, dia tahu. Datuk hantar ambil buku. Datuk ambil buku kat Larul. Mutadar pergi? Datuk nanti pendrive kemudian. Saya terlupa lah. Dalam kabut pagi tadi nak keluar, terlupa. Nanti lebih kemudian InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Datuk ada meeting tu. Nombor 4, orang yang mutmainnah ni, dia kuat. Kuat apa? Tu kuat apa tu? Kuat makan. Kuat buka puasa. Kuat murid. Semayang 8 rakaat. Orang 20 rakaat keluar-keluar, murid dah habis. Dengan teka-teka dia buat lari. Saya dulu, masa tazkirah dulu sebelum Covid kan, saya datang Serosol jauh. Tahun ni yang jauh pun 2 lah, Kelang dengan Selayang. Dulu 2 tahun lalu, jauh-jauh pergi. Dah lah pergi jauh. Ustaz, 10 minit je. Alamak. Datang jauh, 56 km daripada rumah. Pakai Google Map. Ustaz, 10 minit cukup Kalau 10 minit tak payahlah panggil aku. Cakap, kau suruh imam tu baca Fadilah Ramadan okey lah. Penat datang, baru nak mula dah habis macam mana. 20 minit lah. Saya tawar-tawar ni. 20 minit boleh? 20 minit. 20 minit lah. Penat aku datang lah dari jauh, kau 10 minit. Lepas tu dia kata, Ustaz boleh tak belasah geng 08? Aku ingat ni gangster mana 08 tu aku belasah ni. Ustaz belasah geng 08. Kata kenapa? Kita kadang-kadang 20 rakaat bila malam minggu. 8 rakaat ni dia keluar, dia mori habis dia buat balik. Orang 20 rakaat keluar dah kosong. Tu geng 08 tu. Lepas tu parking tu pula kata, ada geng 20 parking pula blok orang kata. Geng 20 pun sama juga. Dia panggil satu geng 08, satu geng 20. Macam nama gangster geng 08. Dia kata biarlah dia ambil mori tu. Saya nak cakap pun tak syok kan. Kita bukan orang sana, betul tak? Mori ni habis lagi bagus. Tadi saya pergi Selayang kan. Sebelum tazkirah, dia buat pengumuman apa tahu? Kami minta muslimah ambil mori buat balik. Semalam kita buang banyak mori. Orang bagi nasi ayam kan. Buka. Lepas tu sekali SOP orang takut buka kat surau. Orang tak bagi buka pun. Dia tapau ambil pun tak ambil.
Kadang orang tu datang lambat. Macam rumah saya bagus. Orang tu yang datang, yang sponsor buka ni, dia datang sebelum asar dia hantar makanan. Jadi orang asar keluar ambil. Habislah. Banyak tutup sampah dekat masjid ni makanan buang. Kadang-kadang kita mori kuih macam pasar Ramadan atas meja. Siapa nak makan? Tu dia kata itu. Jadi 10 orang terakhir ni kita jadi geng 20 lah. Siapa geng 20? Kita nak latih nafsu ni biar jadi mutmainnah. Semain 20 rakaat lah. Paksa lah kalau malas. Betul tak? Benda ni kalau nak ikut volunteer, mana nafsu suka buat. Paksa lah. Paksa. Macam mana kita paksa anak kita jadi taat. Masa kecil-kecil kita paksa dia pergi sekolah. Gitulah kita kena paksa diri kita dalam ibadat. Jangan volunteer. Rajin buat, tak rajin tak buat. Mana ada rajin? Kita bukan orang bercinta dengan Allah. Tahap cinta tak sampai lagi. Tahap seronok tak tinggal lagi. Jadi tahap paksa. Tak paksa lah. Paksa. Bila paksa nanti Allah berilah. Secebis rasa seronok dalam ibadah. Secebis rasa cinta pada dia. Dia akan buat hati kita nanti asyik angau ingat dia je. Tengok apa pun ingat dia je. Tengok orang makan, ya Allah, engkau yang bagi dia rezeki. Sampai peringkat tu kenapa boleh teringat kat dia Dah cinta lah. Tu nak datang rasa cinta tu yang kena usaha lah sikit. Tak usaha mana dapat. Memiliki hakikat syukur. Orang berbainah ni dia ada syukur pada diri dia. Apa dia makna syukur? Tu nak belajar tu. Syukur ni dari segi istilah, memalingkan nikmat Allah pada Allah. Itu dari segi bahasa kitab lah. Memalingkan nikmat Allah pada Allah. Dalam bahasa yang kita mudah faham, mempergunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suruh. Gunakan mata, benda Allah suruh apa untuk mata? Tengok benda-benda tak baik, Allah tak suruh. Kalau buat, tak syukur pada mata. Nikmat mata. Mulut, Allah suruh apa? Gunakan nikmat mulut, apa jalan yang Allah suruh. Kalau tidak, tak syukur pada nikmat mulut. Itu segi bahasa. Dari segi istilah. Dari segi bahasa, syukur ni bermakna apa dari segi bahasa? Syukur ni makna apa? Translate pada bahasa Melayu. Ain puji. Ain. A-I-N. Ain ni apa? Ain ni benda yang kita nampak. Tanda orang tu, dia syukur, dia keluar pada dia puji. Alhamdulillah. Itu syukur kan? Ain tu dia ternampak, terdengar pada mulut dia. Itu lidah dia cakap ain puji. Alhamdulillah. Tapi yang sebenar dia datang daripada hati. Sebab kita kenal makhluk ni dengan 5 panca indera lah. 6 sense kan? 5 panca indera. Kita kenal melalui mata, kita kenal melalui rasa, dengar, hidu, 5. Tapi nak kenal Allah ni daripada mata hati yang ke-6. Itulah rasa yang ke-6, 6 sense. 6 sense. S-E-N-S-E, sense. Itulah hati. Jadi gunakan 5 panca indera ni nak buka dia. Gunakan mata untuk belajar, gunakan lidah, gunakan rasa untuk buka hati ni supaya dia kenal Allah. Akhirnya nanti jadilah dia faham apa jua dia buat adalah biiznillah, dengan izin Allah. Maka lahirlah rasa apa? Syukur. Ni penting ni rasa syukur ni. Lahirkan rasa syukur. Kita latih hari-hari lah. Sampai tempat parking kita, Alhamdulillah. Walaupun tak jam. Kadang-kadang jam kan. Jam ini, jam dah terlambat, jam sampai office, baru cakap Alhamdulillah. Tapi dalam keadaan biasa tak jam, tak cakap. Pelik. Kenapa hari ni tak jam? Pelik pula. Tak jam pun pelik. Jam pun pelik. Tak jam, Alhamdulillah. Jam. Sampai, Alhamdulillah. Sampai balik rumah, jam ke tak jam, Alhamdulillah. Kenapa? Dia memiliki syukur. Makan, Alhamdulillah. Dah paling kurang baca Alhamdulillah. Keluar bilik air, Alhamdulillah. Kalau Allah tak izinkan najis keluar, bertebuk-tebuk tau. Saya tengok hospital. Tak, tebuk sana, tak boleh. Tebuk. Kita pun tengok mengeri juga. Tak boleh kencing jugalah. Jangan cakap tak boleh buang besar. Boleh kencing jugalah. Tebuk sana, nampak batu, dah pecah batu kat sini pula. Seksa.
Akhirnya buang pergi kencing, tak boleh keluar seorang biasa, pakai beg, macam-macam kan. Jadi, keluar tandas, Alhamdulillah. Latihlah. Duduk je tempat pejabat, buka je laptop, Bismillah. Bismillah apa? Dengan nama. Bila ada nama, mesti ada apa? Saya kata laptop. Bila saya kata laptop, nama, tu nama. Bila ada nama, mesti ada benda yang dirujuk. Mana laptop? Ni mic. Mic ni nama, mikrofon. Bila ada nama, mesti ada benda dirujuk. Ni, korang tak ada nama. Bila ada nama, mesti ada sifat. Betul? Mesti ada sifat. Mana sifat tu apa? Dengan nama Allah, mesti ada nama. Nama apa? Tu zat tu Allah tu. Nama bagi Tuhan tu, zat Tuhan ni, nama Allah. Mesti ada sifat. Sifat dia apa? Dia yang izinkan aku on laptop. Bismillah, makan. Dia yang izinkan aku makan. Maknanya apa? Dia bagi rezeki kita makan. Bismillah masa minum. Dia yang bagi rezeki kita minum. Dia yang izinkan air itu masuk mulut. Kalau dia tak izinkan, tak masuk mulut. Boleh muntah balik kejap lagi. Kerana engkau aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka, kan? Kan doa kita baca kan? Rasulullah ajar, engkau buka ni, engkau tahu tak rezeki siapa? Tu nak kena baca ke tu? Dengan rezekimu. Mana tanpa rezekimu, aku tak boleh buka puasa. Ada orang kata, Ustaz, boleh korek hidung. Korek hidung kan bukan buka puasa. Korek hidung batalkan puasa. Dia bodoh sangat. Dia kata buka puasa itu. Itu batal puasa, bukan buka puasa. Tu dia ajar gitu. Kenapa? Dia faham pada syukur. Okey, yang terakhir. Redha dengan ketentuan. Ini orang mutmainnah. Jadi kita baca doa tu kan, doa yang panjang pada tarawih tu kan. Imanan kamilin kan. Kan doa dia yang pertama kan. Sebab tu ada ulama panggil, doa sembahyang tarawih ni, dia panggil doa kamilin. Kamilin sempurna. Mula-mula minta apa? Jadikan kami ini memiliki iman yang sempurna kan. Iman sempurna macam mana? Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menunaikan solat, orang yang taat pada engkau. Cuba tengok dia punya terjemahan. Nanti ada baca kat surah tadi. Orang yang sabar dengan ujian, orang yang reza dengan ketentuan. Itu semua dalam doa tarawih tu. Betul apa? Jadikan kami ini, ya Allah, mengikut panji-panji Rasulullah, masuk syurga, minum air daripada cangkir-cangkir syurga, gelas-gelas syurga. Tu lah baca mana-mana dia tu. Bernikah dengan bidadari, semua sebut tu. Akhir kali, jadikan kami ini orang suhada makbulin. Orang yang apa? Orang yang bahagia, makbulin, diterima amal. Jangan kau jadikan kami di bulan yang mulia ini orang yang celaka. Siapa? Mardudin. Siapa Mardudin? Ditolak amal. Maknanya ada kemungkinan orang bulan Ramadan ni ditolak amal dia. Kosong, tak dapat apa-apa. Itu makna apa? Cilaka. Tapi jadikan orang, kita ni orang suada. Suada ni bahagia. Siapa? Makbulin. Cuba malangkan dengar imam baca doa. Sebab tu kena tengok makna dia lebih kurang lah. Sebab bila dia baca, kita boleh rasa benda dia penting. Lepas tu saya kata angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak orang dalam tarawih ni, kita nampak tangan letak atas giba, baca doa. Dan tangan sini, kiri tangan. Letak atas giba. Letak atas giba, bila orang baca doa, letak atas giba. Gini. Ada tu, imam belum baca doa, dia dah keluar dekat dapur masjid. Dia pergi minum teh. Bual dengan kawan dia. Lepas dekat dia cabut, tapi tak balik rumah. Dia duduk dekat sampai 20. Bila 20, dia duduk dekat tempat minum dekat masjid. Berbual lah, tak rokok. Bila doa, tangan atas meja. Berbual. Tangan atas meja. Rokok pula ada kat sini. Amin. Tak amin pun. Tapi tangan sini. Tak betul. Doa lah betul-betul. Itu benda yang penting. Moga-moga betul jadi redha. Moga memiliki sifat syukur. Itulah tanda dia memiliki mutmainnah. Bukan benda boleh dilakonkan. Tapi anugerah, balasan setelah dia bersungguh-sungguh dalam satu perkataan nama dia mujahadah. Mujahadah, bermujahadah dan istiqamah
Janganlah cepat menyerah, kalah. Janganlah mudah menyerah, kalah. Kan kepada pondok nyanyi tu. Inilah dia jalan kita. Malah nyanyi yang kau bukan tahu kan. Kau tanya dia nak dengar je. Bermujahadah dan istiqamah. Janganlah mudah menyerah, kalah. Okey, cukuplah. Minggu depan dah raya saudara. Nanti beritahu lah macam mana. Beritahu. Kalau online lah. Kalau datang lah. Saya dah dapat surat polis ni. Boleh datang. Minta surat polis datang sini. Takut ada roadblock. Tak tahu boleh datang. Jadi kalau ada, saya datang. Kalau nak online. Kalau tak ada. Beritahu lah macam mana. InsyaAllah nanti jumpa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya ibn salim Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wal jami'i mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Walaupun tak dapat beraya, tapi ucapan boleh bagi lagi. Semoga Allah terima segala amalan saya dan amalan semua dan dijadikan kita ni orang yang mendapat keampunan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.